اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Fathul Mu'in, muka surah 61, petok yang keempat daripada atas. Muka surah 61, petok yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ahaduha khuruju maniyyihi awalan. Terjemahan dia, pertama daripada empat perkara yang mewajibkan mandi, keluar air mani. Khuruju maniyyihi, keluar oleh air maninya, air mani seseorang yang masih baru. Yang masih baru ini terjemahan kepada awalan. Jadi terjemahan tu kita tak faham lah, terjemah yang masih baru ni. Awalan ni keluar mani hak pertama kali tu. Keluar mani hak pertama kali, bukan keluar kali yang kedua. Contohnya air mani keluar, kemudian perempuan tadi dia memasukkan kembali ke dalam kemaluan dia, masuk dalam molek dah, siap dah sayang. Kemudian dia pun mandi wajib, siap-siap keluar balik air mani yang dipermasukkan kembali. Itu panggil keluar mani kali yang kedua. Itu tidak mewajibkan mandi, hanya membatalkan wuduk sahaja. Hanya membatalkan wuduk sahaja. Jadi ayat kita ada, terjemahan kita ada. Keluar mani yang masih baru. Yang masih baru maksud apa? Awalan, keluar mani kali yang pertama. Keluar mani kali yang pertama. Keluar mani kali yang pertama. Terjemah yang masih baru tu terjemah molek lah. Awalan, keluar hak pertama kali, bukan keluar kali yang kedua setelah dimasukkan kembali. Sebagaimana dalam kitab kita ni dahulu pembicaraan berkaitan dengan perkara yang membatalkan wuduk. Keluar sesuatu daripada dua jalan, kubur ataupun dubur, selain daripada mani. Keluar mani tidak membatalkan wuduk. Dalam kitab kita tak sebut mani hak permulaan, tak sebut. Kalau dalam kitab-kitab Jawi, di antara perkara yang membatalkan wuduk adalah keluar sesuatu daripada dua jalan. Sesuatu tu air kencing ke, tahi ke, apa ke, sesuatu daripada dua jalan ni, sama ada kemaluan hadapan ataupun kemaluan belakang. Keluar je, keluar angin pun batal wuduk. Melainkan keluar mani tidak membatalkan wuduk. Tapi dalam kitab Jawi, keluar mani hak awalan tu lah. Keluar mani hak permulaan keluar. Keluar mani hak kali yang pertama.
Kali pertama ni bukan makna keluar kali kedua tu wuduk batal tak. Kali yang pertama dengan bahawa hak tu hak mula-mula keluar. Keluar kali pertama. Kemudian wuduk tak batal. Kemudian lama tu keluar pula hak lain. Kali pertama juga. Bukan panggil kali kedua. Apa benda acak kali keluar mani ni tak sadut kira lah tu. Kita buat masalah je. Jadi dia duduk sekejap keluar mani. Wuduk dia ada. Tak batal wuduk. Lama tu tengok berkali apa benda manja sangat berkali. Keluar pula air mani. Kali kedua, kali pertama dipanggil kali pertama. Kali kedua ni tadi saya kata dia masuk balik air mani tadi ke dalam tempat dia, masuk molek dah. Dia pun mandi wajib. Sudah mandi wajib, keluar balik air mani yang dimasukkan tadi. Dia panggil keluar kali kedua. Tidak mewajibkan mandi tetapi membatalkan wuduk. Sebab itu bukan mani kali pertama, itu mani kali kedua. Gitu je. Jadi perkara yang membatalkan wuduk, keluar sesuatu dari jalan, malaikat keluar mani hak kali pertama. Bila keluar mani, dia mewajibkan hak ni mandi wajib. Jadi hak mengangkat adab kecil ni tak wajib dah. Dia tak tekan tu. Sebab sudah mewajibkan mengangkat adab besar. Jadi tidak menyebabkan jadi berhadas kecil. Macam mana pula keluar mani tidak membatalkan wuduk? Orang keluar mani ni wuduk tak ada. Itu keluar mani bersetubuh tak ada lah wuduk. Sebab dia bersentuhan kulit lelaki dan perempuan. Contoh dalam kitabnya, dia ada wuduk, ada air semayang. Dia pun duduk tidur, dia pun tidur, duduk dalam keadaan duduk. Dalam tidur tu dia bermimpi keluar mani. Adakah wuduk yang dia ada orang tak batal tu jadi batal? Keluar mani? Tak. Gitu je lah. Ataupun dia ada wuduk, dia tengok sesuatu yang panas sedikit, dia jadi maja, keluar mani, wuduknya tak batal. Tapi dia tak boleh semayang sebab dia berhadap besar, tapi wuduknya tak batal. Gitu je lah. Kita ada wuduk, keluar mani, wuduk tak batal tu kita cengang dah. Ketika keluar mani ni macam keluar kencing, wuduk batal. Keluar tahi, wuduk batal. Keluar sesuatu daripada dua jalan, batal wuduk melainkan keluar mani kali yang pertama. Tu. Nah, kita ada tu, tapi kita tak jauhi, ada ditulis seumpama tu. Keluar mani tidak membatalkan wuduk. Tapi kita kurang tahu sebab jarang berlaku keluar mani dalam keadaan berwuduk. Sebab biasa keluar mani daripada bersetubuh. Bila bersetubuh ni wuduk tak ada awal-awal lagi dah. Jadi macam mana masalah? Dia ketika keluar mani dia ada wuduk tadi lah. Dia tidur dalam keadaan papan punggung rapat, tidur duduk. Dia tidur duduk. Ada Ismail dia tidur bersandar di tiang contohnya, wuduk dia ada. Tiba-tiba bermimpi keluar air mani, batal ada wuduk dia? Tak batal. Dah kata keluar sesuatu dulu jalan membatalkan wuduk, melainkan air maninya hak kali yang pertama. Ayat kali pertama tu kadang-kadang kita tak payah nak faham. Macam di sinilah awalan diterjemah pula yang masih baru. Payah gitu. Terjemah yang masih baru. Jadi terjemah yang masih baru tu. Mana terjemah keluar mani kali yang pertama menyebabkan wajib mandi dan tidak membatalkan wuduk kalau kebetulan ada wuduk. Keluar mani kali yang kedua tidak mewajibkan mandi tetapi membatalkan wuduk kalau dia ada wuduk. Hak ni hak perkara yang mewajibkan mandi yang pertama daripada 4 perkara. Cuma dalam kitab kita ni hak dalam dalam Qurratu Ain, dalam kurungan tu 4 perkara je lah. Tapi dalam Fathul Mu'in dia ada tambah 2 perkara lagi. Di muka surat 64 petok atas tu ditambah laginya wajib mandi dengan sebab beranak dan wajib mandi dengan sebab mati.
Jadi dalam biasa kita, perkara yang mewajibkan mandi 6. 3 yang berlaku kepada lelaki dan perempuan, iaitu keluar mani, bersetubuh dan mati. 3 lagi perkara yang hanya berlaku pada perempuan saja, iaitu darah haid, darah nifas dan wiladah. Jadi perkara yang mewajibkan mandi ke atas orang lelaki 3, perkara yang mewajibkan mandi ke atas orang perempuan jadi 6. Gitulah. Perkara yang mewajibkan mandi atas orang lelaki 3, perkara yang mewajibkan mandi ke atas orang perempuan jadi 6. Sebab apa? Sebab 6 perkara, 3 sahaja yang berlaku kepada lelaki dan perempuan, 3 lagi hanya berlaku kepada orang perempuan saja, haid, nifas dan wiladah. Jadi 6 perkara lah kita biasa belajar. Jadi dalam kitab kita ni 4 perkara. Dalam kurungan Qurratu Ain. Dalam Fathul Mu'in dia jadi tambah lagi 2, wiladah dan juga mati. Wiladah dan juga mati di antara perkara yang mewajibkan mandi. Cuma kitab ni tak datangkan wiladah sebab wiladah adalah keluar mani. Beranak tu adalah keluar mani ibu yang bercampur dengan air mani ayah. Jadi anak tu umpama air mani ibu. Sebagaimana guguran alaqah mudghah, guguran keluar darah beku, guguran keluar daging contohnya, itu adalah asalnya air mani ibu tu sendiri. Jadi bila berlaku guguran, bila berlaku wiladah beranak, jadi menyebabkan berhadas besar. Adapun berkaitan dengan mati, dia lain dah sebenarnya. Sebab yang mewajibkan mandi ni adalah perkara yang berhadas besar. Jadi wajib mandi untuk mengangkat hadas. Adapun orang mati tidak berhadas. Ada ni. Jadi kita bicara orang yang berhadas besar, mandi wajib untuk mengangkat hadas besar. Adapun mati tidak ada hadas di situ. Mandi kenapa? Mandi kerana ta'abbudiyun. Kenapa Tuhan perintah suruh mandi, kita mandi je lah. Dia ada perintah yang ta'abbudiyun, perintah yang kita nak cari kerana tu tak jumpa. Maka semata-mata diperintah. Kalau mandi selepas daripada keluar mani ataupun bersetubuh, tu hadas besar. Mandi diwajibkan untuk mengangkat hadas besar. Tu nampaklah kerana orang mati berhadasnya tidak. Kenapa wajib dimandikan? Dipanggil ta'abbudiyun. Ta'abbudiyun ni perintah agama yang semata-mata kita turut je. Dia ada ta'alluliyun. Ta'alluliyun ni ada kerana. Perintah ni kerana ni, perintah ni kerana ni. Ta'abbudiyun ni alah macam contoh, kenapa sembahyang 5 waktu? Ta'abbudiyun. Kenapa sembahyang rakaat tak sama, ada 2, ada 3, ada 4? Ta'abbudiyun. Ini perintah agama. Tak nak cerita kerana. Jadi kenapa kau diwajibkan mandi jenazah? Adakah jenazah mayat tu berhadas besar? Tidak ada. Dan kenapa perintah mandi? Turut sajalah, ta'abbudiyun. Walaupun kata setengah ulama diperintahkan mandi ada kerana. Apa kerana? Untuk memuliakan jenazah. Itu kata setengah pandangan lah. Jadi mayat ni tidak berhadas. Kenapa? Dimandikan. Jadi tak sama dengan hak 5 sebab 5 perkara yang mewajibkan mandi. Batu Fathul Qurratu Ain dia tahu hari tu hak berkaitan dengan mati. Tapi Fathul Mu'in adalah batu hak ditajuk dianya hal-hal yang mewajibkan mandi ada 4. Kita belajar ada 6. Ada 6 di dalam ni. Ada tambahan yang kedua wiladah. Satu laginya tambahannya adalah mati.
Jadi yang pertamanya keluar mani kali yang pertama. Keluar mani kali yang pertama. Dia satu laginya bersetubuh. Antara dua ni dia tidak berlaziman antara dua ni. Dia tak berkait dua ni. Keluar mani wajib mandi sama ada bersetubuh ataupun tidak. Bersetubuh wajib mandi sama ada keluar mani ataupun tidak. Dia gitu. Keluar mani mewajibkan mandi sama ada keluar mani itu daripada bersetubuh ataupun kerana lain. Bersetubuh mewajibkan mandi sama ada bersetubuh tadi itu keluar mani ataupun tidak keluar mani. Jadi dua perkara ni dua perkara yang berasingan. Faham ni? Antara keluar mani yang keduanya dengan bersetubuh. Dia keluar mani kenapa? Kerana bermimpi. Keluar mani kerana bermimpi. Itu contohnya keluar mani tanpa bersetubuh. Bermimpilah. Ada ni. Bermimpi kemudian keluar mani. Bermimpi itu orang lelaki ke? Bermimpi itu orang perempuan ke? Orang perempuan berlaku juga ke mimpi keluar mani. Hak tu dalam hadis Bukhari Muslim, Ummu Salamah menyatakan bahawa datang Ummu Sulaim berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummu Sulaim ni dia nak tanya Nabi. Tapi sebelum dia tanya Nabi, Ummu Sulaim ni Ummu Sulaim kata dulu. Dia kata apa? Innallaha la yastahyi minal haqq. Sungguh Allah Ta'ala tidak malu daripada perkara yang sebenar. Perkara sebenarnya apa? Nak soal hukum hakam. Apa Ummu Sulaim dia cakap seumpama tu dulu? Sebab hak dia nak tanya ni malu sikit lah. Dia bila cakap nak malu ni, Ummu Sulaim, hadis ni riwayat daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, hadis Bukhari Muslim. Jadi Ummu Salamah mengatakan Ummu Sulaim ni datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ummu Sulaim ni sebelum dia tanya Nabi, dia kata dulu, innallaha la yastahyi minal haq. Allah Ta'ala tak malu daripada benda sebenar. Mana apa benda sebenar? Tanya soalan untuk benda sebenar. Kenapa Ummu Sulaim kata seumpama tu terlebih dahulu? Nak tanya hak benda sensitif, hak memalukanlah. Mana apa? Tak boleh malulah benda sebenar. Nak tanya hukum, tanyalah. Jangan duduk malu-malu. Hukum hakam Allah Ta'ala. Tak ada malu-malunya. Macam kita bicara sekarang. Keluar mani. Nanti yang kedua yang mewajibkan mandi. Bersetubuh. Allah, dalam masjid duk bunyi keluar mani. Lepas tu bersetubuh. Mana perkara-perkara yang malu sikit lah. Ini hukum hakam. Kena cerita. Hukum hakam kena cerita. Satu-satulah kena cerita. Sebab apa? Tak boleh malu daripada perkara yang sebenar. Kau tak cerita, tak tahu hukum hakam. Pernah orang kata lah, Allah dalam masjid duduk bicara ni darah kotor orang perempuan. Dia kata gitu. Dalam masjid duduk bicara darah kotor orang. Apa ni? Bicara bab haid nifas. Dan nak bicara di mana? Sebab haid nifas ni bicara dalam kitab. Macam kita nanti. Dia akan masuk bicara haid dan nifas. Walaupun dalam kitab kita ni tak panjang manalah bicara haid dan nifas dalam kitab kita ni. Tapi dia akan bicaralah. Jadi dalam kitab kita ni bicara haid nifas ni bukan ada satu tajuk ni. Dia hanya duduk di tajuk ni yang ketiga yang mewajibkan mandi, kering haid, putus haid. Yang keempat yang mewajibkan mandi, putus nifas. Di bawah tajuk tu dicerita sedikit berkaitan haid dan nifas. Secara panjang lebar tak ada. Dan kitab lain panjang lebar lah bicara haid dan nifas. Jadi apabila perkara tu ada bicara dalam kitab, mana kena bicara di masjid surau lah. Adulah dalam masjid duk bicara dah kotor orang. Hukum agama Allah. Kena bicara. Orang lelaki pun dah tahu dalam perkara ni. Bukan turun ayat Al-Quran.
Wa yas'alunaka 'anil mahid. Tuhan kata, lagi akan bertanya engkau ya Muhammad daripada perkara haid. Yang datang bertanya bukan orang perempuan, orang lelaki. Turun ayat. Belum datang lagi yang bertanya, tapi turun ayat, wa yas'alunaka 'anil mahid. Lagi akan bertanya pada engkau ya Muhammad berkaitan dengan haid. Nanti ada orang mari tanya. Tuhan ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mari bertanya? Sahabat lelaki, bukan sahabat perempuan. Jadi tak ada nak malu pada perkara yang sebenar. Jadi Ummu Sulaim ni nak tanya soalan. Nak tanya soalan. Tapi oleh kerana soalan tu malu sikit, dia kata Allah Ta'ala tidak malu daripada benda sebenar. Jadi Ummu Sulaim tanyalah, adakah wajib atas perempuan mandi apabila bermimpi? Mana orang perempuan ada bermimpi jugalah. Orang perempuan ada bermimpi juga. Nabi kata, na'am, iza ra'atil ma', bila kamu tengok akan air mani itu, maka kamu wajiblah mandi. Mana apa di sini? Orang perempuan pun ada juga bermimpi kemudian keluar mani. Dia sahabat perempuan ditanya berkaitan dengan adakah apa ni? Ini hadis yang lain. Ada hadis ini daripada Ummu Salamah, tanya berkaitan dengan mani. Mana tanya berkaitan dengan mani. Mana ni? Pertanyaan tu lebih kurangnya orang perempuan ni. Orang perempuan adakah ada air mani? Maka Nabi pun jawab, na'am, famin aina yakunu syabah. Daripada orang perempuan ada mani. Sebab Nabi kata daripada mana ada, adalah serupa anak tu dengan ibu tu mari mana? Mari daripada air mani ibu lah. Ada ni. Jadi boleh tanya, bermimpi, perempuan keluar mani, perempuan ada mani ke tak? Ada mani lah. Kalau kata banyak air mani suami, anak akan serupa dengan suami. Ada pula mengatakan bahawa mana hak keluar dahulu air mani, maka anak akan serupa dengan hak mana air mani keluar dahulu. Ini ada bicara belaka ni. Makna lelaki sama, perempuan sama, sama-sama ada air mani. Perempuan ada air mani juga. Dah mari mana anak serupa dengan mak kalau mak tak ada air mani? Jadi persoalan-persoalan ada dalam kitab, ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada perkara yang berkait dengan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Kena ceritalah, kena cerita. Keluar mani, bersetubuh tu kena bicara hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Jadi keluar mani sama ada bersetubuh ataupun tidak, keluar mani wajib mandi. Keluar mani tanpa bersetubuh tak ada contohnya adalah bermimpi. Wa yu'rafu bi ahadi khawasihi as-salasi min talazzuzin bi khurujihi aw tadaffukin aw rihi ajinin ratban wa bayadi baydan jaffan fa in fukidat hazihil khawasu fala ghusla. Air yang keluar disebut mani bila terdapat satu daripada tiga ciri-ciri khas. Mana dikenal air mani ni dengan salah suatu daripada tiga tandaan. Salah suatu daripada tiga tandaan. Ada salah satu dari tiga tandaan ni, maka air mani lah. Mana? Yang pertamanya, waktu keluar terasa lebih lazat daripada yang lain. Panjang terjemah dia. Tanda yang pertama, talazzuzin bi khuruji, rasa lazat dengan keluar tu. Itu satu tandaan.
Yang keduanya keluar dengan tercorak. Payah terjemahan dia ni. Keluar dengan tadafuk. Tadafuk ni terpancar. Terpancar. Dia terjemah dengan tercorak. Itu tandaan yang kedua, ciri yang kedua. Atau waktu basah berbau aduk bahan roti, dan setelah kering berbau putih telur. Dia air mani ni pada masa basah, pada masa belum kering, dia berbau ajin. Ajin ni tepung yang diuli. Ajin ni tepung yang diuli. Dia terjemah di sini berbau aduk bahan roti. Mana apa ni? Berbau tepung yang diuli. Ketika air mani tu basah. Setelah kering berbau putih telur. Itu tandaan dia. Salah satu daripada 3 tandaan. Bila tidak terdapat tanda-tanda tersebut, maka tidak wajib mandi sebab bukannya air mani. Salah satu dari 3 ni. Sama ada rasa lazat kita ketika keluar, ataupun ketika keluar dia terpancar, ataupun dia punya bau dia pada masa air mani tu basah, baunya seperti tepung yang diuli. Kalau ketika kering, air mani tu bau putih telur. Bau seperti putih telur. Ada ni. Nak membezakan dengan air mazi, air wadi, tu lain tu. Itu tidak mewajibkan mandi. Air mazi ni dia panggil apa ni? Dia keluar pada masa naik syahwat. Tapi air ni jernih sahaja. Air jernih sahaja, dan dia tidaklah terpancar. Faham tak ni? Dia keluar, tapi air tu dia jernih. Tu dia panggil air mazi. Itu najis. Tidak mewajibkan mandi, tapi hukumnya najis. Air mani hukumnya tidak najis, suci. Dalam mazhab Syafi'i kita, walaupun mazhab Hanafi air mani najis juga. Mazhab Syafi'i kita air mani tak najis, sebab daripada air mani dijadikan manusia. Jadi manusia ni yang mulia. Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya memulia oleh kami akan anak Adam. Tiba-tiba anak Adam ni jadinya daripada air mani yang najis. Mulia apa gitu? Sekarang kalau air mani tu hukum najis, jadi dijadikan manusia daripada air mani. Jadi manusia ni jadi daripada benda najis. Macam mana mulia seumpama tu? Walaha Allah Ta'ala memuliakan anak Adam. Jadi mazhab Syafi'inya air mani hukumnya suci, sunat basuh. Mazhab Hanafi hukumnya najis. Gitu je lah. Adapun mazi, mazi najis. Mazi najis. Keluar mazi membatalkan wuduk, tetapi tidak mewajibkan mandi, dan mazi hukumnya najis. Adapun satu laginya wadi. Wadi ni dia najis juga. Wadi ni dia pekat putih. Wadi ni dia keluar ketika kita penat, ketika orang hak jenis angkat barang-barang berat ni, dia keluar wadi. Dia pekat putih seperti santang lah. Mana keluar masa mana? Masa hak penat, buat kerja angkat barang, tu keluar air. Tu wadi, najis juga. Wadi, mazi hukumnya adalah najis, tetapi tidak mewajibkan mandi, hanya menyebabkan batal wudu. Adapun mani hukumnya suci. Jadi nak kenal air mani ni 3 tandaan. Salah satu dari 3, bukan kena ada 3-3. Salah satu daripada 3. Kalau tidak ada salah satu daripada 3 ni, maka bukan air mani, maka tidak wajib mandi.
Kena cerita gitulah. Cerita satu-satu-satu. Sebut mani, sebut nak kenal air mani tu macam mana. Tu bicara hukum. Tak ada malu berkaitan dengan membicarakan hukum agama. Naam. Jika seseorang merasa ragu apakah mani atau mazi, air jernih yang keluar ketika naik syahwah tu. Jadi air yang keluar ni mani ke ataupun mazi? Walaupun keluar dengan bersyahwah. Walaupun keluar dengan bersyahwah, ia terserah memilih keputusan. Jadi terjemahan dia tu dia walaupun keluar dengan bersyahwah ni, terjemahan di hadapan tu walau bitasyahi. Terjemahan situ. Walau bitasyahi. Diterjemuh dengan walaupun keluar dengan bersyahwat. Keluar ada syahwat, tapi keluar ni tak ada tandaan air mani tu. Tak ada tandaan. Keluar dengan syahwat ni, mazi pun keluar dengan syahwat juga. Hukumnya tu khuyyira, ia terserah memilih keputusan. Diberi pilih. Diberi pilihnya macam mana? Jadi diberi pilih ni tak payah ijtihad lah. Makna diberi pilih, dia setengah pandangan mani ke mazi, dia syok. Maka pandangan muktamad dia kena ijtihad. Kena ijtihad molek. Kena ambil molek, kena mana ijtihad lah. Kena bersungguh-sungguh mencari tandaan mani ke mazi. Ni hak muktamad kena ijtihad. Ni tak ni, tak ada ijtihad ni. Diberi pilih. Diberi pilih macam mana? Boleh menganggapkan mani lalu mandi ia, dan boleh menganggapkan mazi lalu ia mencuci sebab dia najis dan berwudu. Gitu. Jadi diberi pilih, fa in syaa, jikalau menghendaki, dia boleh jadikan hak di syok tadi mandi ya. Dan boleh kau terpulang mazi kena basuh sebab najis, kemudian ambil wudu sebab dia membatalkan wudu. Jadi syok yang keluar ni mani ataupun mazi, dan kita ni walaupun keluar tu ada dengan syahwat, diberi pilih. Boleh nak pilih mandi wajib, nak pilih mazi pun boleh, basuhlah sebab najis, serta kena ambil wudu sebab membatalkan wudu. Tak payah ijtihad pun. Tak payah ijtihad. Tapi pandangan muktamad kena ijtihad. Kena ambil kira-kira molek. Kena ambil kira-kira molek. Itu hak pandangan yang muktamad. Di sini tak payah ijtihadnya. Tak payah ijtihad. Pakai terpulang. Terpulang. Nak jadikan mani, mandi ya. Mandi wajib. Nak jadikan mazi, tak payah mandi wajib. Lepas tu basuhlah sebab najis, kemudian berwudu. Ada ni. Ni hak pandang hak dalam kitab kita lah, kitab Fathul Mu'in. Pandangan muktamad dia kena ijtihad. Tak boleh nak pilih gitu. Tak boleh nak pilih seumpama tu. Dia kena ijtihad, dia kena apa ni? Dia kena ambil cari tandaan molek.
Ada dok kalau kata keluar tu tak rasa lazat, ambil molek hak ada tu, cek molek baunya macam mana. Jangan syok, lepas tu pakai terpulang kepada awak lah. Nak ambil jadi mani pun boleh, kena mandi wajib. Nak ambil jadi mazi pun boleh, tak payah mandi wajib. Ni hak dalam kitab kita ni. Jadi dua pandangan lah. Ada pandangan kata kena ijtihad, kira-kira marilah. Kira-kira mari molek sama ada yang keluar tu mani ataupun mazi. Sebab sekarang ni tandaan 3 tu tak ada. Kalau tandaan salah satu dari 3 tu ada, tak ada syok lah orang panggil. Keluar dengan syahwat, keluar dengan syahwat. Hak tu mazi pun keluar dengan syahwat juga. Mazi pun keluar dengan syahwat. Walau ra'a, kita ambil sepetok lagi. Walau ra'a maniyan mujaffafan fi nahwi thawbihi lazimahul ghuslu wa i'adatu kulli salatin tayakkunahu ba'daha ma lam yuhtamil adatan kaunuhu min ghairi. Ini masalah dah ni. Andaikan seseorang melihat mani kering menempel pada pakaiannya, maka ia wajib mandi dan mengulangi semua solat yang ia yakin dikerjakan setelah keluar mani yang telah kering tadi, selama tidak berlaku kebiasaan mani yang seperti itu datang dari orang lain. Sekarang ni dia tak ada mimpi-mimpi pun. Jadi dia bangun pagi tu kok tak ada mandi-mandi lah. Dia pun ambil semayang subuh contohnya. Lepas tu barulah tengok di pakaian tu ada air mani yang kering, yang mana dia tak ihtimal pun tidak ada kemungkinan air mani itu daripada orang lain. Kalau tidur di tempat tu, tidur 2 orang contohnya, kemungkinan air mani dia, air mani hok kawan dia. Hak ni tak ni. Makna dia tidur seorang diri, bermimpi pun tidak, apa pun tidak, tengok ada air mani kering, sama ada di pakaian, dan kita ni sebut pakaian, ataupun hamparan. Cadar dia ada air mani. Dia tidur seorang diri, air mani tu kering, bau dia, bau tadi air mani keringnya macam mana. Bermimpinya tidak. Ada tak kemungkinan air mani orang lain? Ihtimal ada air mani lain? Tak ihtimal. Ada ni. Memang hak dia je. Tapi sembahyang subuh dah tadinya. Dia wajib mandi, dan dia wajib kena ulang balik sembahyang subuh. Tapi kalaulah kemungkinan hak dia, kemungkinan hak kawan dia. Tanya kawan dia pula, saya pun tak ada mimpi, contohnya lah. Jadi ada kemungkinan hak dia, ada kemungkinan hak kawan dia. Kalau ada kemungkinan seumpama tu, dia hanya sunat saja mandi wajib, dan sunat saja mengulangi balik sembahyang yang disembahyang selepas hak dia bangun tidur tu dia sembahyang. Kemudian baru tengok ada air mani kering. Kalau di hamparan lah, kalau di kain, kain mungkin kain hak kawan dia, hak dia, kemungkinan lah kain yang bergilir-gilir tu. Kalau hamparan kok tidur, bukan seorang tidur situ, contoh. Kalau kain tu memang kain kita dah, tak ada kemungkinan air mani orang lain, tidur pula di tempat tu kita seorang je, air mani ada di hamparan, tak ada kemungkinan orang lainnya, maka wajib kena mandi. Semayang dah subuh tadinya, sebab tengok siang hari dah tengoknya air mani di kain,
ataupun air mani di hamparan siang dah, semai subuh dah tadinya, tanpa mandi wajib lah, mungkin tak sedar, maka dia kena mandi wajib dan diwajib ulangi balik sembahyang hak dia sembahyang dah. Kalau ada ihtimal, ada kemungkinan, sebab kain tu pakai bergili-gili, contohnya tidur tempat tu ramai, tidur tempat tu mani di hamparan tu, kemungkinan hak orang lain, maka sunat dia mandi wajib, dan sunat dia mengulangi balik sembahyang dia. Tak ada dia. Ni hak tak ada mimpi, tak ada apa, tiba-tiba ada air mani yang kering. Dia hak tak ada kemungkinan orang lain ni, maka wajiblah kena mandi. Kalau ada kemungkinan baru sunat. Macam ginilah, contoh je, contoh bab lain lah. Jadi sudah semayang ada najis, contoh ni, sudah semayang dia najis. Najis tu duduk di tapak kaki kita duduk atas jadah laginya, maka tak ada kemungkinan dah najis tu kena di kita lepas ada semayang, tak ada kemungkinan, maka wajib kena basuh najis tu ulang kembali. Tetapi kalaulah kitanya daripada sejadah tu kita melangkah, kita duduk atas kursi, duduk atas latan ni lengoh, kita melangkah duduk atas kursi, kemudian angkat tapak kaki, ada tai cicak. Tai cicak tu kemungkinan masa semayang dia dah, kemungkinan tak ada masa kita melangkah dari sejadah ke kursi tu, walaupun 1-2 langkah pun ada kemungkinan. Masa semayang tak ada, masa melangkah tu pijau, kemungkinan. Tapi kemungkinan masa semayang tu ada dah, cuma dak sedar je. Kalau ada kemungkinan seumpama tu, sunat semayang semula. Kalau tak ada kemungkinan, barulah wajib basuh najis, semayang semula. Kita sudah semayang, tengok ada sisi ikan di tangan kita. Kalaulah kita tu sentuh ikan sebelum kita berwuduk, tak ada kemungkinan dah lah sisi tu ada sebelum kita berwuduk, maka buang sisi, kena basuh kembali tempat yang terhalang air di tangan, contohnya, kemudian sambung wuduk semula, sapu kepala, basuh kaki, wajib semayang semula. Tapi kitanya sebelum ambil semayang, kita duduk main di ikan, duduk cari ikan. Kita ambil semayang tu, kita tak terus pergi semayang, kita pergi main pula ikan tu, nak siap sikit lagi, contoh. Tiba-tiba kita sudah semayang, ada sisik di tangan kita. Sisik tu kemungkinan lekat sebelum kita berwuduk, kemungkinan lekat selepas kita berwuduk, pak kita sentuh ikan pula. Maka kalau ada kemungkinan seumpama ni, sunat sahaja buang sisik tu, basuh balik tempat sisik, sama wuduk dan kembali balik sembahyang, sunat juga. Sebab ada kemungkinan sisik tu bukan lekat di tangan ketika berwuduk, lekat di tangan ketika kita selesai berwuduk, kita pergi ambil pula ikan tu, dia sentuh pula ikan tu. Kemungkinan masa tu, dan kemungkinan sebelum kita berwuduk, sebab kita duduk main ikan. Ada 2 kemungkinan, maka sunat saja kita sembahyang semula. Tapi kalau tak ada, kita sentuh ikan sebelum kita berwuduk, selepas kita berwuduk kita dah sentuh dah ikan, kita pun sudah semayang siap-siap, baru tengok ada sisik, maka tak ada kemungkinan dah lah. Sisik tu kena di tangan kita sebelum kita ambil wudu. Kalau tak ada ihtimal, wajib kena semayang semula. Kalau ada ihtimal, barulah sunat semayang semula. Jadi kalau air mani ni tak ada ihtimal dah, memang air mani dia, maka dia wajib kena mandi wajib dan kena semayang semula. Kalau dia semayang dah lah selepas daripada tidur tu. Kalau ada kemungkinan yang lain, mungkin air mani orang lain, hanya sunat saja dia mandi, dan sunat saja dia mengulangi balik sembahyang dia. Wasaniha dukhulu hasyafatin au qadriha min faqidiha walau kanat min zakarin
maqtu'in au min bahimatin au mayyitin. Ni hak bersetubuh pula bicara bab hukum agama tak boleh malu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.